Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan mengenai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Hayatul Rafi bin Julain, Muhammad Hafizuddin bin Abu Bakar, Muhammad Hisham bin Abdurrahim, dan Muhammad Syafiq bin Ismail. SABK adalah sebuah inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkukuhkan sekolah agama rakyat SAR dalam sistem pendidikan negara kita. Tujuan utama SABK adalah untuk memberikan pelajar pendidikan agama yang kukuh, sementara mereka juga diajar mata pelajaran akademik seperti matematik, sains, dan bahasa Inggris. Pendekatan ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan keseimbangan antara perkembangan jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Oleh itu, SABK tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga dalam aspek keagamaan. Konsep utama SABK adalah mengamalkan konsep pendidikan holistik yang mana mengintegrasikan pendidikan agama dan akademik. Kurikulum yang diterapkan di SABK adalah gabungan antara Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM, dan dua kurikulum agama yaitu Kurikulum Bersepadu Dini KBD dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Melalui pendekatan ini, pelajar bukan sahaja mempelajari subjek akademik tetapi juga mendalami ilmu agama seperti hafazan, Al-Quran, fiqh, dan tauhid. Di samping itu, pelajar SABK turut menduduki peperiksaan kebangsaan seperti SPM, yang membuka peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. SABK juga sangat menekankan pembentukan sahsiah pelajar melalui aktiviti co-curriculum seperti tilawah Al-Quran, debat agama, dan kasidah. Ini bukan saja membantu kemahiran kepemimpinan, tetapi juga mengasah kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Isu dan masalah SABK. Dalam usaha memperkasakan SABK, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi. Yang pertama adalah isu dalam keuangan dan infrastruktur. Walaupun SABK mendapat sokongan penuh daripada kerajaan, kekurangan dana masih menjadi masalah besar. Banyak sekolah yang kekurangan kemudahan asas seperti bilik darjah yang selesa, makmal sains, dan akses kepada teknologi moden. Selain itu, kekurangan guru berkelayakan juga menjadi cabaran penting. Guru-guru di SABK perlu mengajar kedua-dua kurikulum akademik dan agama. Walaupun ramai yang berpengalaman dalam bidang agama, mereka tidak selalu mempunyai latihan profesional yang mencukupi untuk mengajar subjek akademik dengan berkesan. Oleh itu, penting untuk memperkukuhkan latihan dalam perkhidmatan bagi memastikan para guru lebih bersedia. Satu lagi cabaran besar adalah mengintegrasikan kurikulum agama dan kebangsaan. Sukatan pelajaran yang padat memberikan tekanan kepada pelajar yang perlu mengimbangi tuntutan akademik dan agama. Ini boleh menjejaskan motivasi mereka dalam pembelajaran. Akhir sekali, teknologi dalam pendidikan juga masih menjadi isu. Walaupun kerajaan telah menyediakan peralatan seperti komputer riba dan tablet, penggunaan teknologi ini masih terbatas di banyak sekolah. Tanpa latihan yang mencukupi untuk guru dalam memanfaatkan teknologi ini, ia sangat agak sukar untuk digunakan secara efektif di dalam pengajaran. Sebagai kesimpulan, SABK merupakan platform yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara kita, yang bertujuan untuk melahirkan generasi yang seimbang, berilmu, dan berakhlak mulia. Namun, untuk terus berkembang dan memberikan pendidikan yang berkualiti, SABK memerlukan sokongan daripada kerajaan, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan usaha yang berkesan, SABK pasti akan menjadi peneraju dalam melahirkan modal insan yang mampu
menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Itu sahaja daripada saya. Saya persilakan rekan saya yang seterusnya. Terima kasih. Baik, seterusnya saya akan membentangkan penambahbaikan berterusan sistem, pengurusan dasar atau polisi yang berkaitan dan pemerkasaan bidang pendidikan. Yang pertama, kita akan pergi kepada penambahbaikan berterusan sistem. Dasar Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai usaha untuk memperkasakan sekolah-sekolah agama di negara ini. SABK menyasarkan penambahbaikan sistem pendidikan secara berterusan bagi memastikan pendidikan agama selaras dengan sistem pendidikan kebangsaan. Melalui pendekatan yang sistematik, pelbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan kualiti pendidikan di SABK, termasuklah penyelarasan kurikulum, pembangunan guru, peningkatan prasarana, pengukuhan sistem penilaian dan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Penambahbaikan berterusan sistem di SABK melibatkan beberapa aspek pentinglah. Yang pertama, penyelarasan kurikulum. Kurikulum perlu diselaraskan agar seimbang antara pengajian agama dan juga akademik, serta sesuai dengan keperluan semasa dan objektif pendidikan negara. Yang kedua adalah latihan dan pembangunan guru. Latihan berterusan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dan penggunaan teknologi serta pengurusan kelas yang lebih berkesan. Yang ketiga adalah prasarana dan kemudahan. Penyediaan kemudahan yang lengkap seperti bilik darjah yang selesa, makmal komputer, perpustakaan dan kemudahan sukan untuk menyokong pembelajaran. Yang keempat adalah sistem penilaian bersepadu. Sistem penilaian yang holistik dan berterusan menggabungkan penilaian formatif dan juga sumatif untuk menilai pencapaian pelajar dari pelbagai aspek. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Mengintegrasi teknologi dalam pengajaran seperti pembelajaran dalam talian dan alat bantu pengajaran moden untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Penambahbaikan ni untuk membantu memastikan pendidikan di SABK terus relevan dan berkualiti. Seterusnya saya akan bentang bahagian pengurusan dasar atau polisi yang berkaitan. Pengurusan dasar atau polisi yang berkaitan dengan SABK adalah penting dalam memastikan kelangsungan dan keberkesanan sekolah-sekolah agama di Malaysia. Dasar ini melibatkan kerjasama antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga sekolah agama rakyat untuk memastikan sekolah-sekolah agama mendapat sokongan yang diperlukan dalam menjalankan operasi mereka dengan berkesan. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam pengurusan dasar SABK. Pengurusan dasar atau polisi yang berkaitan dengan SABK yang pertama adalah pendaftaran SABK. SABK perlu berdaftar dengan Jabatan Agama Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendapatkan pengiktirafan yang sah. Prosedur pendaftaran melibatkan penyediaan dokumen seperti kurikulum dan kemudahan sekolah. Yang kedua adalah dasar penyelarasan. SABK perlu menyelaraskan kurikulum dengan kurikulum standard sekolah menengah atau kurikulum standard sekolah rendah yang ditetapkan oleh KPM. Penyelarasan ini juga melibatkan pengurusan yang efisien antara KPM dan Jabatan Agama Negeri. Seterusnya yang ketiga adalah peruntukan kewangan. SABK menerima peruntukan kewangan dari kerajaan untuk kemudahan gaji guru, bahan pengajaran dan program kebajikan pelajar. Pengagihan dana perlu dilakukan dengan bijak untuk memastikan keberkesanan dan keberlanjutan pendidikan. Secara keseluruhan, pengurusan dasar atau polisi yang berkaitan dengan SABK adalah penting untuk memastikan keberkesanan pengurusan, keberlanjutan pendidikan serta keseimbangan antara aspek agama maupun akademik dalam sistem pendidikan negara. Seterusnya, yang terakhir saya akan bentang bahagian pemerkasaan bidang pendidikan. Pemerkasaan bidang pendidikan di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
bertujuan untuk memastikan pelajar memperoleh pendidikan yang berkualiti tinggi dalam kedua-dua bidang, baik dari segi agama maupun akademik. Dengan pemerkasaan ini, SABK memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang bukan sahaja berpengetahuan luas, tetapi juga berakhlak mulia dan mempunyai sahsia yang seimbang. 3 elemen utama dalam pemerkasaan pendidikan SABK adalah pelaksanaan kurikulum yang bersepadu, pemerkasaan modal insan dan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Antara elemen-elemen tersebut adalah yang pertama, pelaksanaan kurikulum yang bersepadu. SABK perlu menggabungkan pengajian agama dan akademik dengan seimbang menggunakan KSSM atau KSSR bersama elemen agama. Ini membantu membentuk sahsia pelajar dan memenuhi keperluan individu mereka. Seterusnya adalah pemerkasaan modal insan. Latihan berterusan untuk guru bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan mengutamakan kemahiran insania seperti berfikir kritis, kepimpinan dan komunikasi. Selain itu, sokongan emosi dan kaunseling diperlukan untuk kebajikan pelajar. Yang terakhir adalah kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Kerjasama antara KPM dan juga Jabatan Agama Negeri untuk penyelarasan kurikulum serta kolaborasi dengan institusi pendidikan, industri dan juga NGO untuk peluang pembelajaran dan sokongan kebajikan bagi pelajar. Kesemua langkah-langkah ini bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang berilmu, berakhlak dan siap menghadapi cabaran masa hadapan. Sebagai kesimpulan yang dapat saya ambil daripada pembentangan saya ini adalah penambahbaikan sistem berterusan di SABK melibatkan usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan melalui penyelarasan kurikulum, latihan guru serta penggunaan teknologi. Pengurusan dasar atau polisi yang berkaitan seperti pendaftaran, penyelarasan dengan KPM dan JAN serta peruntukan kewangan yang efektif memastikan kelangsungan dan keberkesanan operasi sekolah. Sementara itu, pemerkasaan bidang pendidikan dilakukan dengan pelaksanaan kurikulum bersepadu, pemerkasaan modal insan dan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi untuk meningkatkan kualiti pengajaran, kemahiran pelajar dan sokongan kepada sekolah. Kesemua aspek ini berperanan penting untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti, holistik dan relevan dengan keperluan masa hadapan. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan ataupun lebih dikenali sebagai SABK telah menjadi salah satu institusi yang menjadi platform kepada dasar pendidikan negara yang memfokuskan kepada pencapaian pendidikan agama dan akademik secara holistik. Dalam usaha untuk meningkatkan kemajuan pelajar di SABK, satu plan strategik dirangkah bertujuan untuk mencapai matlamat tersebut dan plan strategik ini telah dibagikan kepada dua bahagian iaitu plan strategik jangka pendek dan juga plan strategik jangka panjang, di mana dalam lingkungan plan strategik jangka pendek itu ada 4 inisiatif yang telah ditetapkan. Yang pertama sekali adalah latihan guru yang mana ianya bertujuan untuk mengekalkan kompetensi guru-guru di tahap yang optimum selain menjadikan guru itu kekal efisien dalam melaksanakan tugas. Yang kedua adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini mampu untuk membantu sistem pendidikan SABK untuk mencapai sebuah perubahan yang holistik dan efektif di samping menjamin sistem pengajaran yang lebih menarik. Dan yang ketiga adalah pemerkasaan kurikulum. Kita maklum yang SABK menerapkan pembelajaran agama dan akademik di dalam satu kurikulum. Hal yang ini menyebabkan sukatan pembelajaran yang banyak berbanding dengan institusi pendidikan yang lain. Oleh yang demikian, dengan menyemak dan menyesuaikan kurikulum adalah penting untuk mengurangkan tekanan bagi pelajar. Dan yang keempat adalah penambahbaikan infrastruktur. Kemudahan dan infrastruktur di sekolah memainkan peranan yang penting terhadap pembangunan pendidikan, khususnya pengajaran dalam pembelajaran di sekolah. Oleh itu, persekitaran pendidikan yang selesa menjamin kepada kemajuan pendidikan
pelajar dengan membaik fully fasiliti asas seperti makmal, perpustakaan dan bilik darjah sekaligus ianya dapat menjamin peningkatan kemajuan pendidikan dalam SABK. Seterusnya kita masuk kepada plan strategik jangka panjang. Dalam plan ini ada 4 inisiatif yang telah ditetapkan. Yang pertama sekali adalah membangunkan model SABK antarabangsa. Salah satu plan strategik jangka panjang dalam mengukuhkan dan meningkatkan kemajuan pendidikan SABK adalah dengan menjadikan SABK sebagai pusat kecemerlangan pendidikan Islam yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ini adalah inisiatif yang berkesan dalam menjamin pembangunan kemajuan pendidikan SABK sama ada dalam dan luar negara. Oleh yang demikian, membangunkan program pertukaran pelajar dan guru dengan institusi pendidikan luar negara akan menghasilkan sebuah pendidikan yang holistik, sekaligus akan mendedahkan kita kepada sistem pendidikan luar negara yang boleh diterapkan dalam sistem pendidikan dalam negara kita. Dan yang kedua adalah sumber kewangan yang kukuh. Sumber kewangan yang baik dan kukuh juga memainkan peranan yang penting dalam kemajuan sistem pendidikan. Oleh itu, kerjasama antara institut pendidikan adalah penting untuk menjamin kemajuan tersebut dengan menubuhkan dana khas untuk SABK melalui sumbangan korporat, zakat dan wakaf. Selain daripada itu, meningkatkan kerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan juga dianggap perlu untuk membiayai projek pembangunan dan menaik taraf infrastruktur yang lebih selesa kepada SABK. Yang ketiga adalah pembangunan modal insan. SABK mampu melahirkan generasi pelajar yang berdaya saing sama ada dalam bidang profesional maupun keagamaan. Pendedahan kepada kedua bidang ini mampu untuk membentuk pelajar SABK sebagai contoh model insan yang seimbang dari segi akademik dan juga agama. Dan yang keempat adalah kajian dan penyelidikan. Bagi membantu SABK dalam memperkasa kemajuan pendidikan, penubuhan pusat penyelidikan khas untuk menilai keberkesanan SABK secara berterusan perlu dipertimbangkan. Selain daripada itu, ianya menggalakkan inovasi dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, bertujuan untuk menarik minat pelajar dan meningkatkan mutu pengajaran seorang guru. Itu adalah plan strategik jangka pendek dan juga plan strategik jangka panjang. Seterusnya kita masuk kepada perkongsian amalan terbaik. Dalam perkara ini ada 5 perkara yang telah ditentukan. Yang pertama sekali adalah program hafazan Al-Quran yang sistematik. Yang mana kita sedia maklum yang SABK telah menunjukkan keberhasilan yang sangat memberangsangkan. SABK telah berjaya menerapkan pelbagai kaedah hafazan Al-Quran yang inovatif melalui pendekatan tradisional, bahkan juga menggunakan teknologi seperti aplikasi hafazan dan pembelajaran interaktif dan menarik. Penggunaan aplikasi ini membantu pelajar mengulang hafazan secara lebih sistematik dan mudah selain memberikan akses kepada pelbagai kaedah menghafal berdasarkan kemampuan individu. Yang kedua adalah inisiatif penglibatan komuniti. SABK juga mewujudkan program-program yang melibatkan kerjasama di antara komuniti setempat seperti Hari Sukan Sekolah, Gotong Royong, Sambutan Hari Raya dan bermacam-macam lagi. Hal ini demikian akan meningkatkan kesedaran tentang peranan ibu bapa dalam pendidikan serta program sokongan akademik seperti kelas tambahan yang disokong oleh komuniti. Hubungan perpaduan yang erat antara pihak sekolah dan komuniti memberikan pelajar motivasi tambahan kerana mereka merasakan sokongan penuh daripada persekitaran mereka. Yang ketiga adalah kerjasama dengan institusi lain. Melalui program seperti ceramah motivasi, bengkel akademik dan pendedahan kerjaya, SABK telah membentuk kerjasama strategik dengan institusi pendidikan yang lain untuk menyediakan peluang latihan dan pembangunan kepada pelajar dan guru. Dan yang keempat adalah pengiktirafan dan anugerah. Daripada data yang kami telah lihat, KPM 2018 menunjukkan penglibatan aktif SABK dalam pelbagai pencapaian pengiktirafan dan anugerah yang telah dicapai menunjukkan bahawa SABK bukan sahaja memfokuskan kepada pendidikan agama semata-mata, akan tetapi SABK juga mengutamakan pencapaian ko-kurikulum yang cemerlang.
Hal ini adalah salah satu cara SABK menggalakkan pencapaian akademik dan keagamaan. Dan yang terakhir sekali adalah sistem penilaian bersepadu. SABK melaksanakan sistem penilaian yang sistematik dan teratur dalam mengukur pencapaian pelajar dari pelbagai aspek termasuk akademik, agama dan kurikulum. Sistem ini memberikan gambaran yang holistik dan menyeluruh terhadap prestasi pelajar dari pelbagai bidang. Hal yang demikian membolehkan guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan individu dengan lebih tepat dan skematik. Implikasi dan cabaran dasar pendidikan sekolah agama bantuan kerajaan. Implikasi yang pertama ialah penekanan terhadap kualiti pendidikan. Sekolah agama memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak pelajar. Dasar pendidikan yang ditetapkan memastikan pendidikan yang berkualiti dan seimbang dengan garis panduan kerajaan yang mendorong peningkatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Integrasi kurikulum agama dan kebangsaan memperkayakan pengetahuan pelajar, sementara kelayakan dan latihan profesional guru adalah penting untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Sistem penilaian yang adil juga membantu dalam menilai pencapaian pelajar. Implikasi yang kedua ialah integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan meningkatkan penglibatan pelajar secara interaktif. Akses kepada sumber pembelajaran dalam talian memperkayakan pengetahuan pelajar dan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis serta penyelesaian masalah dapat dipupuk melalui penggunaan teknologi. Implikasi yang ketiga ialah kolaborasi antara sekolah. Kolaborasi antara sekolah membolehkan perkongsian sumber dan amalan terbaik yang seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan. Pertukaran pengalaman dan kepakaran antara sekolah agama dan institusi lain dapat memperkaya proses pembelajaran. Ini juga meningkatkan penglibatan komuniti melalui aktiviti bersama serta membuka peluang pendidikan yang lebih luas melalui program interdisiplin. Seterusnya ialah cabaran dasar pendidikan sekolah agama bantuan kerajaan. Cabaran yang pertama ialah ketidakstabilan dasar pendidikan, yang mana kita tahu apabila tidak stabil dalam dasar pendidikan, ia dapat menciptakan ketidakpastian dalam perancangan strategik sekolah. Pengurusan sekolah sering kali sukar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang mendadak dalam dasar. Kedua ialah pengintegrasian kurikulum. Mengintegrasikan kurikulum agama dengan kurikulum kebangsaan merupakan cabaran utama. Terdapat keperluan untuk memastikan keseimbangan antara dua-dua elemen pendidikan ini, yang memerlukan perancangan yang teliti agar pelaksanaan dapat dilakukan secara harmonis. Ketiga ialah penggunaan metodologi pengajaran inovatif. Menggunakan metodologi pengajaran inovatif seperti pembelajaran berasaskan projek dapat membantu mengintegrasikan kurikulum yang lebih berkesan. Pendekatan ini memerlukan guru untuk mengadaptasi teknik pengajaran agar lebih menarik dan relevan kepada pelajar. Terusnya ialah punca kuasa pelaksanaan dasar pendidikan bagi sekolah agama bantuan kerajaan di Malaysia ada 5. Yang pertama ialah Akta Pendidikan 1996 yang mana menjadi asas pengurusan dan penyelarasan sistem pendidikan di Malaysia. Akta ini menetapkan kerangka undang-undang yang menyeluruh untuk semua jenis sekolah termasuk sekolah agama untuk memastikan kualiti pendidikan yang tinggi. Kedua ialah Peraturan Pendidikan. Peraturan Pendidikan Sekolah Agama 1997. Ketiga ialah Dasar Pendidikan Negara yang memberikan kerangka kerja mengenai visi dan misi pendidikan di Malaysia, menekankan pentingnya pendidikan inklusif. Dasar ini menyokong sekolah agama dalam membentuk individu yang seimbang dari segi akhlak dan akademik. Keempat, Surat Berkeliling dan Arahan Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengeluarkan surat berkeliling yang memberikan panduan khusus kepada sekolah-sekolah agama mengenai aspek pengurusan termasuk kurikulum, pengajaran dan latihan guru untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Kelima, perundingan dengan Jabatan Agama. Jabatan Agama Islam Negeri menyediakan garis panduan dan peraturan memastikan sekolah agama beroperasi selaras dengan ajaran Islam dan memenuhi keperluan masyarakat setempat. Sebagai kesimpulan, keseluruhan punca kuasa pelaksanaan dasar pendidikan bagi sekolah agama bantuan kerajaan di Malaysia ini adalah hasil daripada gabungan undang-undang, peraturan dan dasar yang saling melengkapi, bertujuan memastikan pendidikan berkualiti dan relevan untuk generasi akan datang.
Sebagai rumusan, tuntasnya dasar pendidikan negara untuk sekolah agama bantuan kerajaan memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang seimbang dari segi akademik dan nilai-nilai agama. Dalam usaha mencapai matlamat ini, beberapa aspek perlu dititik beratkan termasuk penambahbaikan berterusan, pengurusan dasar, pemerkasan bidang pendidikan, plan strategik jangka pendek dan panjang serta perkongsian amalan terbaik. Implikasi dan cabaran juga perlu diambil kira dengan mengutamakan pemerkasan bidang pendidikan, plan strategik yang jelas dan perkongsian aman terbaik sistem pendidikan dapat menyediakan generasi yang seimbang dari segi akademik dan nilai-nilai agama. Menghadapi implikasi dan cabaran yang ada adalah penting untuk memastikan kejayaan pelaksanaan dasar ini sekaligus melahirkan masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.